Student mobility, student mobility pun dah masuk, okey. Okey. So jangan lupa ya, sign attendance tu isi fill in the Google Form attendance. Okey. Sudah doktor, sudah. Sudah. Baru 8 orang respon attendance. So baru 8 orang respon. So dekat saya letak dekat chat room ni. Okay, attendance di sini jangan lupa isi. Jangan lupa isi attendance. Okay. Jadi Okay, Assalamualaikum and good morning. Okay, so today we start with the chapter 1. This subject is ordinary differential equation. So when you see differential equations, so what is a differential equations? Differential equations means the equation that containing at least one or more differential coefficient. Okay, salah seorang dengar tak apa yang saya cakap? Dengar doktor. Okay. So maksudnya dalam equation, kalau sebelum ni you belajar calculus, function, so sebarang fungsi, so dia ada variable and constant dia. But differential equation is the equations, persamaan. Apa beza persamaan dengan function? Function tu adalah fungsi untuk yang mempunyai variable di dalamnya, sama ada independent variable dan juga dependent variable and independent variable and constant. Betul tak? Function. But equation is gabungan beberapa function untuk menjadikan equation, persamaan. Okay. Contohnya macam kita ada contohnya isu masalah air di Selangor. So masalah air di Selangor maksudnya itu adalah masalah iaitu equation lah. Tetapi apa masalah perkara-perkara di dalam permasalahan air di Selangor, perkara-perkaranya, item-itemnya. So item-item itu adalah function. Okay, faham equation? So the equation that containing at least one or more differential coefficient. Maksudnya di dalam equation tersebut mengandungi sekurang-kurangnya satu. Maksudnya satu ataupun lebih lah, kalau sekurang-kurangnya satu ataupun lebih differential coefficient dy dx. Sometimes di dalam the equation we have the higher of differential equation. Macam contohnya kalau for example for the equation 1, x square dy dx equal to y sin x. Okay, so dy dx ni adalah kita punya this is the differential equation. Yes, maksudnya dia punya order dia adalah satu, first order. Okay, kalau tengok di sini, yang kedua ni, okay, yang kedua ni pun equation. Tetapi adakah dia ada differential equation? Tak ada. Ada tak differential equation? Tak ada. Tak ada. So this is not differential equation, but finally kita boleh jadikan dia sebagai differential equation, di mana kita boleh implicitkan dia kan. Kita boleh implicitkan the left and right hand side dan finally we get the differential equation, betul tak?
asalnya ini adalah just a equation. We don't have the differential equation in example 2. Just equation. Kalau sebelum ni dalam calculus 1 awak belajar, ini adalah equation. But we can get the differential equation from the example 2 when we implicit to the both side, left and right side. So finally we get the differential equation, means dy dx equal to what lah. Tapi kalau asalnya memang for example 2 just equation. Okay, for example 3, yes, we have differential equation. Ada berapa kat sini? Ada 2 differential equation. Sebab dalam maksud differential equation adalah we containing at least one or more. Maksudnya lebih pada satu lah, satu ataupun lebih. So kat sini ada 2 di mana dy dx ni adalah first order differential equation dan yang kedua ni adalah second order differential equation. So kita nak tahu seterusnya. So example 3 adalah differential equation. So sekali lagi saya repeat, for example 1 is differential equation, but for example 2 not a differential equation. But finally we can get the differential equation for example 2 after we implicit to the both side. Okay? But and example 3 is differential equation. Okay? So now masalahnya, the problem is kita mesti nak namakan differential equation. Macam contohnya, that's boy. Nama dia apa? Ahmad. Ahmad apa? In detail kan Ahmad Syarihan. Macam tu. So kita nak in detail, particular, the name of differential equation. Okay. So macam mana kita nak namakan the name of differential equation? We see to the order. So order tersebut yang menentukan differential equation tersebut order berapa. Okay. Jadi what is the order? Order of the differential equation, rasanya you all tak perlu salin lah kalau yang macam ni kan, unless saya bagi calculation yang tak ada di dalam ni baru you all salin, sebab note saya dah bagi dalam WhatsApp group kan. Okay, author still ada masalah. Author masih ada masalah ya. So nanti kalau dah okey, saya akan WhatsApp. Saya akan WhatsApp dekat WhatsApp group lah. Sebab waktu ni dia kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang tak ada. So bila masa time saya check tu tak ada. Ada masalah. And then after that okey pula. Okay. Okay, seterusnya order. What is the order of the differential equation? The order of the differential equation, the order of a differential equation is given by the highest derivative that appear in the equation. Maksudnya order adalah the highest derivative. Maksudnya terbitan yang paling tinggi. Okay. Terbitan yang paling tinggi yang muncul di dalam equation tersebut. For example 1, x dy dx minus y square equal to 0. So from example 1 we see that berapa banyak? How many order here for example 1? 1 kan? Hai. Kan? Berapa differential equation dekat sini untuk example 1? 1 kan? Apa dia? Just dy dx. Dan dy dx ni order dia berapa? 1. Okay, 1. So ini dipanggil untuk example 1 adalah, so macam ni awak boleh tulis lah. Awak boleh tulis, sebab kat sini saya tak tulis. So awak boleh tulis example 1 adalah first order differential equation. First order differential equation, okay? Okay, ya.
Okey, nampak tak? Nampak doktor, nampak. Tak berapa nampak? Nampak. Okey, nampak So, Nampak. okey, jadi example 1 ni apa? First order. Yes. First order differential equation Sekejap Okay. Mana ni? Kena mana mouse I Aduh. Okey. Mana I punya ni? Okey, untuk equation 1 adalah first order. First order. Okay. Oh my god. I punya mouse ni dah tak okey lah. Sekejap Saya punya mouse dah tak okey. Kena pakai sebab bila Okay. So equation 1 example 1 is first order. So first order of the differential equation. Okay. Question example 2. Second. Ni Yes. Sini. Okay. Example 2. Okay. Second. Still first order. Still first order sebabnya ni. DUDX. DYDX Dia punya order dia DYDX. Tetapi apa kuasa 2 ni? Ini bermaksud power. Contohnya macam sebelum ni you all belajar kan, contohnya x square. Saya tak boleh guna saya punya pen untuk pen untuk touchpad saya ni dah tak boleh guna. So saya terpaksa guna tangan. Saya tak tahu kenapa efek internet. Kalau saya off internet boleh. Okey, contohnya x square plus 2y kan. Okay. Sama dengan kosong. So x square ni adalah power kan? Power of 2, betul tak? Power of 2. Okay, power of 2. Okay. Seterusnya yang ketiga ada 2 DYDX dan ni adalah third order. So sekarang macam mana kalau yang ketiga ni? Kalau yang example yang pertama hanya satu saja. So kita boleh namakan dia first order differential equation. Kedua yang example yang kedua pun adalah first order juga. Order juga walaupun ada power of 2, tapi kita kena tengok pada order, bukan tengok pada power. So kita kena tengok pada the highest derivative that appears in the equation. So the highest derivative kat example 2 adalah dy dx. Tetapi untuk example 3 kita ada third order sebab ni
di kuasa 3 ni third order dan kita ada dy dx. So mana satu? Third Kita ambil the highest derivative. So, the highest derivative, so it is a third Order. differential equation. Okay. Dan yang keempat, kita ada fourth order sebab di kuasa ni, di kuasa 4. Okay. Di kuasa 4 dan kita ada third order juga di kuasa 3. Tapi di kuasa 3 ni kuasa 2. Maksudnya kuasa 2 tu power of 2. So kita nak ambil mana satu? Even though di kuasa 3 ada kuasa 2, kita still kepada the highest derivative that appear in the equation. So the highest mana? Kuasa order 4 ke order 3? For order third order. Fourth order. Yeah. So for example 4, this is the fourth order differential equation. This is a fourth order differential equation. Walaupun third order tu kuasa 2, kita tak tengok pada power. Kita tengok pada order. By the highest derivative that appear in the equation. Setakat ni faham tak? Kalau tak faham, bagi tahu Kalau tak faham boleh onkan speaker tu, boleh cakap tak faham, boleh bagi, saya akan terangkan. Boleh Okay. Seterusnya, okay. Degree tu power lah. Degree of the differential equation. The degree of the differential equation is the power of the highest order derivative coefficient that appear in the equation. Okay, beza antara degree and power. Memang degree adalah power, tapi power of the highest order derivative coefficient. Okay, tetapi power adalah mana-mana pun kita boleh ambil kan. Contohnya macam mana power? Contohnya macam yang example 4 ni. Example 4 yang d kuasa 3y over dx cube ni, ini adalah just a power. But for example tu dy per dx square ni dinamakan degree. Sebab apa dinamakan degree? Padahal macam konsep dia sama je. Ada beza iaitu degree adalah of the differential equation is the power of the highest order differential derivative coefficient that appears in the equation. Maksudnya tengok pada equation tersebut. Tengok pada equation tersebut, kita tengok pada order. So order tu apa? The highest derivative kan? The highest derivative. Kemudian kalau dia ada power. So power tersebut yang dinamakan degree. Contohnya macam 2 ni. Okay, example 2 ni. Okay, jadi ini kita namakan sebagai degree. Sebabnya order power dia berada terletak pada highest order derivative. Mana highest order kat sini? First order. Okay, but for example 4 di sini, for example 4 yang ini yang d kuasa 3y dx cube kuasa 2 ini bukan dinamakan degree. Dia just power sahaja. Sebab apa? Sebab the highest order dekat sini berapa? 4 order. Tapi 4 order tak ada kuasa kan? Tak ada kuasa. Dia kuasa 1 saja. Dia tak ada kuasa 2 terus kuasa 2 tak ada. So untuk question example 4 tak ada degree. Okay, tapi example 2 ada degree. Boleh tak? Okay, tengok pada example 1 ni. Okay. X dy dx minus y square equal to 0. So, highest order derivative dekat example 1 apa? U dx. First order. Kan? Jadi first order lah. First order differential equation. Dan degree dia? Yes. Degree dia degree 1 lah. Sebab dy dx kuasa 1. Okay. Okay.
Jadi di sini dengan degree 1. Okay, untuk example tu kita, ada second order dan first order. So untuk example tu ni dia order berapa differential equation? Second Second order. order differential equation. Okay, second order differential equation. Dan degree dia berapa? Degree 1. Degree 1. Okay. Dan yang ketiga, kita ada fourth order dan kita ada third order. Jadi sekarang order dia berapa? 4. Fourth order. Fourth order differential equation. Okay. Differential equation. And degree dia berapa? 2 ke 1? 1. Degree, One. yes. Degree dia 1. Bukan 2 sebab third order ni bukanlah the highest derivative bagi equation ini. Okay, clear Dan last ni d cube y over dx cube kuasa 2. Macam ni. Dan kita ada juga second order. So kita ambil the highest derivative. Jadi dia third order. Which the degree dia berapa? Degree dia? Degree dia 2. Sebab apa degree 2? Sebab degree 2 terletak pada the highest derivative. Iaitu the highest derivative adalah third order. Clear Okay. Kenapa kita nak classifykan semua-semua ni? First order, second order, third order. Kenapa? Sebab setiapnya mempunyai cara yang berbeza untuk kita selesaikan. Macam contohnya first order, kalau bentuk macam ni guna kaedah apa? Kalau second order, kalau cara macam ni guna method apa? Contohnya lah macam manusia kita ada yang paling familiar adalah darah O, darah A, darah AB, darah B. So darah A ni ada ciri-ciri dia. Darah O ada ciri-ciri dia. Darah AB ada ciri-ciri dia. Dan darah B ada ciri-ciri dia. Dan baru-baru ni WHO mengatakan siapa yang berdarah O kurang dijangkiti berbanding yang berdarah lain. Tu saya tak tahulah. Okay, so Zoom ni dia setiap 40 minit. Ya, setiap 45 minit sebab saya ambil yang free. So dalam 10 minit lagi dia akan start balik lah. So bila start balik, you kena masuk balik Zoom yang saya link yang baru lah So anggapkan saja after 45 minit kita rehat 5 minit untuk saya onkan Zoom yang baru. Faham tak? Okay So nanti jangan terkejut lah kalau tiba-tiba 10 minit lagi tiba-tiba off Zoom, okay? Okay. Seterusnya macam di Malaysia baru kajian 30% sakit COVID adalah berdarah O dan 70% adalah berdarah selainnya. Jadi tak tahulah tu belum lagi masih di dalam kajian. Jadi begitu juga dengan equation ni. Ada yang kita kena solve guna kaedah lain, ada yang solve kita guna method yang lain. Okay? So di dalam first order, sekarang ni kita nak tengok pada first order. Kita ada banyak kan first order, second order. Kalau tengok pada example ni, ada first order, ada second order. Example tu second order, third example dah fourth order. So jadi first order guna kaedah separable equation, homogeneous equation, linear equation and exact equation. Actually ada banyak lagi bukan hanya 4 method ni saja. My PhD saya pun buat first order. So ada banyak. Berapa banyak
terlalu banyak method actually. Ada banyak sangat method. Tapi for your syllabus hanyalah separable equation, homogeneous equation, linear equation and exact equation. Kalau you all berminat untuk buat PSM dalam differential equation, maybe your supervisor dia takkan bagilah 4 method ni. Sometimes supervisor dia akan bagi method ni untuk you punya PSM. Tapi kalau macam saya punya student PSM, saya tak bagi 4 method ni. Saya akan bagi, saya nak student PSM saya explore method yang lain yang bukan yang awak belajar dalam ordinary differential equation. Tapi basicnya still ada. Macam my student saya suruh buat DTM, ada student saya saya suruh buat differential transformation method DTM, ada yang saya suruh buat HPM, ada yang saya suruh buat HOM, ada yang saya suruh buat ADM. Banyak sangat method untuk first order. So dia kena explore luar daripada 4 method ni lah. Okay. Tapi dia punya basicnya still sama. Basicnya adalah still kena faham apa itu differential equation. So subjek ni sangat penting ya untuk your PSM ya. Sebab basic untuk mana-mana method differential equation, basicnya adalah dalam topik ni differential equation. Okey. Jadi sekarang sebelum tu kena tahu juga, okey, sebelum saya masuk method separable equation, homogeneous equation, linear equation, exact equation ni, kena tahu juga apa dia dependent variable, apa dia independent variable, apa dia initial value problem, apa dia boundary value problem. Di dalam Maths 1 and Maths 2 dah belajar kan, and statistik pun dah tahu kan apa dia boundary value problem and initial value problem, ya? Tahu dalam statistik probability 1, statistik probability 2 pun dah mention banyak kali dia what is the IVP, what is BVP. Dalam calculus 1 also, calculus 2 pun lagilah apa dia initial value problem, apa dia initial value problems. Kalau sudut FTK saya perlu cerita apa dia IVP and VVP sebab semua tu adalah benda yang baru, dia orang new for them. Tapi you all dah biasa dengar IVP and VVP. So saya nak tengok siapa antara awak ni boleh jawab apa dia IVP? Apa dia IVP? Atira Ifani. Mana Atira Ifani? Apa dia IVP? Jonathan? Apa dia IVP? Apa dia IVP? Initial value problems. Apa dia? So the maths kalau tak tahu tak boleh lah, initial value problem pun tak tahu. Apa dia? Jonathan? Tidak tahu. Pardon? Ada. Tak tahu. Pang Si William? Pang Si William? Apa dia? Initial value problem. Apa dia? Siapa dapat jawab soalan saya macam-macam ni, soalan on the spot saya ni, saya akan bagi markah dalam efektif. So kalau ada yang volunteer, lagi extra markah. Kalau contohnya siapa dapat jawab, saya akan tambah 1 markah. Kalau siapa yang volunteer, saya akan bagi 3 markah. Your efektif berapa? Memanglah project by group, tetapi masing-masing dalam setiap grup tersebut akan ada beza markah dari segi efektif. Siapa yang boleh jawab soalan saya semasa sepanjang kuliah 1 sem ni, waktu kuliah, bila saya tanya dapat jawab, 1 markah. Kalau dia willing untuk to answer my question, 3 markah. So efektif berapa? 5% kan? 5%. Psikomotor 10%.
Dan kalau dah maksimum dah markah efektif dia, saya akan tambahkan pada final. Ya. Yeah? Okey. So siapa nak jawab ni? Apa dia IVP? Siapa? Seorang pun tak boleh jawab IVP tu. Sudah max kan? Siapa? Semua diam. Saya panggil lagi. Tak ada orang yang dapat. Okey, saya tambahkan markah. Saya bagi 5 Saya markah. jawab. Saya jawab. Okey, siapa ni namanya? Afdal. Afdal. Okey, nanti WhatsApp me personally ya. Your name nanti saya tick markah. Okey, apa dia IVP? Okey. Tapi doktor saya tengok kat handphone. Dia punya jawapan je. Okey, tak apa. Awak tengok kemudian awak explain kat saya in a simple words. Okey? Okey. Apa dia? Ya, Apa dia IVP? Anggun Citra? Anggun Citra? Tak ada orang. Anggun Citra? Saya tak nampak ni, banyak student saya tak nampak muka ni. Kenapa? Saya dah cakap onkan your video. Saya tak nak nama saja sebab saya tak tahu you all ni dengar kuliah saya ke tak. Ke saya cakap seseorang. Saya tak nak macam tu. Jackson Tan. Apa dia IVP? Ini Ya, doktor. initial value. Apa dia? Nilai? Nilai terawal. Yes, sila awal. Contohnya the starting time kan. Contohnya macam kereta api start bergerak pukul berapa? Katakan start bergerak pukul 8. That is the initial time, initial value lah, initial value of the equation. Contohnya dia beri equation. So the initial value means pada x kosong. Kenapa x kosong? Because in that equation the independent variable is x. So sekarang ni kita tengok dalam equation tersebut apakah dia apakah dependent variable, apa dia independent variable. Okay, apa dia pemboleh ubah yang bersandar, apa dia pemboleh ubah tak bersandar. Jadi kalau dy dx, mana satu dependent? Dependent is y dan x is independent. So kalau x dia kosong, mean x dia adalah initial value. Yes. Okay, contohnya di sini. Okay, tengok.